dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jadi pada kali ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak tukar handphone kita menjadi webcam. Senang kita nak kontrol handphone tu atau webcam tu tadi. Sekiranya kita bergantung kepada webcam di dalam laptop, dia dah melekat dekat laptop tu tau. Jadi susahlah kita nak gerak ke sana, nak bawa kemari, okey. Jadi kita nak tukar webcam tu kepada handphone kita. Bukan sahaja senang untuk kita kontrol, senang juga untuk kita record terus masuk ke dalam laptop, dan senang juga untuk kita edit apa-apa yang perlu, dan senang juga untuk kita terus membuat kelas secara online tadi ya. Okey, jadi saya akan tunjukkan caranya macam mana. Pertama, saya nak sambungkan handphone saya ke komputer dahulu ya. Senang saya nak tunjuk sebab teknik ni yang memerlukan kita untuk install satu apps, okey, ke dalam handphone dan satu software ke dalam komputer. Senang sahaja. Okey, saya sambungkan dahulu. Okey, kalau ada siapa-siapa yang tak tahu, saya sekarang ni menggunakan apps yang dipanggil A Power Mirror. A Power Mirror ni untuk sambungkan handphone saya ke laptop ya. Okey. Saya sambung ni bukanlah salah satu daripada keperluan untuk teknik yang saya nak tunjukkan ni. Saya cuma sambungkan ni nak tunjuk apakah yang kita perlu install ke dalam komputer dan perlu install ke dalam handphone kita. Okey, saya dah connect ya. Saya dah sambungkan handphone saya ke komputer. Macam tu. Okey, sekarang ini adalah ya interface untuk handphone saya. Okey, bila saya gerak macam tu dia senanglah ya. Dia tak ada lag tau. Power Mirror ni memang best ya kalau kita nak sambungkan handphone ke laptop ataupun komputer. Okey, sekarang kita kena pergi ke App Store ataupun ke Play Store. Okey, kedua-duanya ada ya. Apps ni ada di dalam Play Store dan ada di dalam App Store juga ya, ataupun Apple Store. Okey, saya akan install. Saya masuk ke dalam Play Store dekat sini. Lepas itu saya akan cari DroidCam, DroidCam. Okey, so dekat sini kita dapat tengok ya, DroidCam ni bila kita type macam ni dia ada keluar dua pilihan tau. Satu adalah DroidCam dan satu DroidCam X. DroidCam yang ini adalah DroidCam biasa yang percuma. DroidCam X ni sama juga, cuma dia berbayar. Beza dia adalah banyak function-function di dalam DroidCam yang percuma ni tak boleh digunakan macam di dalam DroidCam X yang berbayar ni. So cadangan saya, kita beli sekali saja DroidCam X ini. Tak mahal, harga dia cuma dalam tak sampai pun RM15 saya ingat ya, tak sampai RM15, dan selepas tu kita boleh pakai selama-lamanya. Sekali bayar saja, dan banyak function-function yang ada di dalam DroidCam X ini yang kita boleh gunakan untuk kelebihan kepada kita nanti ya. Jadi saya cadangkan kita ambillah DroidCam X ini, saya ambil DroidCam X dan saya install. Okey, bila dah install nanti saya terus buka je macam biasa. Okey. Inilah yang kita akan tengok bila kita pertama kali buka DroidCam X ni. Okey, seterusnya kita kena install juga DroidCam ni ke dalam komputer. So senang saja, mari kita pergi masuk ke dalam Google ya, seperti biasa. Masuk ke dalam Google. Lepas tu kita just type DroidCam. Okey, saya dah ada dekat situ ya. Type DroidCam, nanti akan keluar pilihan ni. Ambil yang pertama ni saja, walaupun dia tak sama nama dia. Yang kat sini dia panggil Dev47 Apps ya. Ini adalah developer untuk yang DroidCam tu tadi. Just klik dekat sini, lepas itu pergi dekat download Windows Client dekat sini. Okey, lepas itu just download DroidCam Client ni. Okey, dah download. Okey, lepas itu open dan terus install macam biasa. Bila dah install nanti dia akan terus install tau. Dia tak ada apa-apa requirement, tak perlu register dan segalanya lah. Okey, nanti bila dah install, so kita akan dapat tengok ikon ni dekat komputer kita ya, namanya DroidCam. So sekarang kita kena connect DroidCam ni dan dalam DroidCam di dalam komputer dan juga di dalam handphone kita tadi. So caranya senang saja. Okey, kita kena buka DroidCam di dalam handphone, okey, dan buka DroidCam di dalam komputer. So
dia akan keluar menu macam ni tau. So dekat sini Droid Cam untuk laptop dia tak boleh buat apa-apa tau. Dia cuma bagi information sahaja macam ni. Okey. Lepas itu dekat sini yang kita boleh tukar. Okey. So apa kita kena buat adalah kita kena pastikan yang Wi-Fi IP ni nombor dia adalah sama dengan di dalam device IP ni. Oleh itu kita kena type sedikit lah ya untuk samakan. Macam itu 192.168.0.163. Okey. So kita kena samakan Wi-Fi IP ni dengan device IP, bukan samakan device IP ni dengan device IP dekat komputer, tak ya, walaupun nama dia sama, tapi kita kena pastikan Wi-Fi IP yang sama dengan device IP. Lepas itu kena pastikan yang Droid Cam port ni pun sama dengan Droid Cam port dekat komputer ataupun laptop. Sama macam ini 4747, yang ini pun 4747. Okey, dah sama. So kita just tekan start. Nampak tak? Okey, sekarang saya punya handphone dah pun jadi webcam. Tengok tak ada lagging langsung ya, laju sama macam biasa saja setting saya rasa ya. Ini adalah setting saya, komputer saya dan semualah. Kabel-kabel tu sila abaikan, biasalah ya. Okey, kat sini ini komputer saya pula ya. Komputer saya ni jenis yang main gantung. Biasalah. Okey. Bila dah gantung macam ni, banyaklah kabel-kabel yang terkeluar kiri dan kanan ya. Macam tu. Okey. Tapi jimatlah tempat, space pun jimatlah. Dekat depan ni boleh tengok komputer saya. Kalau tengok wallpaper tu sila abaikan lah. Biasalah time-time PKP ni perlukanlah hiburan sikit ya. So bila ada wallpaper macam tu taklah boring sangat kan. Macam tu. Okey, sekarang kita dah pun setting dan masukkan, dan kita dah pun jadikan handphone kita sebagai webcam. Senang sahaja ya. Dan seterusnya saya akan tunjukkan mengapakah cara ini adalah amat berguna untuk menolong kita semasa di dalam sesi pembelajaran dan pengajaran kita. Okey, so apa yang kita dapat tengok sini adalah setup untuk proses PDPR saya ataupun pengajaran PDPR ni. Jadi ini cuma sebagai cadangan sahaja. Okey, yang dekat sini satu ni adalah handphone stand ya. Okey, ini ada handphone stand, ada ring light dia lah. Kalau tak ada ring light ni pun tak ada masalah juga sebenarnya ya. So kalau kita nak beli yang ini, saya cuma beli dalam RM30. Okey, dekat kedai komputer. So saya connect lah dengan komputer saya. Okey, dekat situ. So ring dia pun adalah menyala. Tapi kalau tak ada komputer pun tak ada masalah, just gunakan laptop boleh ya. So lepas itu kalau kita tak nak gunakan lampu ni pun tak ada masalah. Okey, boleh padam lampu ni, dan yang penting kita ada pencahayaan yang bagus lah di dalam rumah ataupun dalam bilik. Tapi dinasihatkan kalau boleh adalah ring ni ya, supaya lebih terang audience untuk tengok apa yang kita nak buat ataupun apa yang kita nak ajar ya. Ini pun dia ada adjust dekat sini, nak bagi terang sikit lampu dia, nak tukar lampu tu kepada merah kuning pun boleh, tak ada masalah. So lepas itu saya cuma ada whiteboard biasa dekat sini. Okey, sebab kebanyakan orang kata untuk pengajaran PDPR ni yang susah dia adalah sebab kita nak tulis kan, terutamanya yang memerlukan pengiraan ni, macam matematik macam tu kan. So ramailah yang beli, orang kata macam iPad, okey, yang boleh sambung dengan laptop semua ya, harga pun sampai 600-700 kalau saya tak silap ya. Okey, jadi semua itu saya rasa mungkinlah memerlukan kos yang tinggi. Oleh itu saya dekat sini nak bagi satu cadangan lah, okey, yang mana dengan cara ini pun dia pun berkesan juga dan tidak memerlukan kos yang mahal. Yang ini pun saya beli anak saya cuma dalam RM12 sahaja ya. Okey, RM12 adalah pen dekat situ, adalah pemadam dekat sini. Okey, cukuplah ya. Okey, sekarang saya dah pun sambung komputer ataupun laptop saya dengan Droid Cam tadi. Jadi kamera yang semua dapat nampak dekat sini adalah kamera yang saya gunakan sebagai handphone. Handphone saya dah jadi webcam tau sekarang ni. Macam saya tunjuk tadi. So saya dah letak dekat saya punya handphone holder tu. Okey, lampu pun dah cantik semua. Sekarang saya dah mula mengajar. Contoh saya akan tulis sesuatu kat sini. Contoh nama saya. Okey, macam tu contoh. Kan, cuma masalah dia adalah dia terbalik. So
kebanyakan orang bila dorang nak buat cara ni, dia akan nak buat macam mana? Dia akan pindahkan kamera ni. Okey, dia akan pindahkan kamera ni. Okey, macam ni. Lepas itu, okey, kamera ni akan berada dekat depan dia. Macam saya sekarang. Okey, sekarang ni saya dah letak kamera dekat depan saya tau. Okey. Masalah dia kan mengganggu, ya. Nak tulis pun susah, nak buat apa pun susah, ya. Semua ni mengganggu. So, cara dia adalah, okey, saya akan letak balik dekat depan. Apa yang saya akan buat adalah, sebab itu tadi saya cadangkan, ya, bila kita install yang broadcam ni, kalau boleh belilah yang berbayar, sebab yang berbayar tu full function dia semua ni akan berfungsi, ya. Contohnya yang paling baik adalah sebab pertama kita boleh zoom, okey, kata kita nak dekatkan sedikit, ya, supaya student boleh tengok. Boleh dekat macam tu, ya. Selepas itu yang paling best dia adalah sebab fungsi mirror dan fungsi rotate ni pun boleh digunakan. So, saya akan rotate. Okey, pertama saya nak mirrorkan dahulu, okey, supaya dia nampak apa yang saya nampak, student pun akan nampak juga. Okey, betul-betul sama dengan apa yang saya tengok. So, saya akan tekan mirror ni sekali. Okey, selepas itu saya akan pusing. Kan dah sama, ya. So, sekarang saya dah boleh mengajar macam biasa. Okay, dan student pun dah boleh tengok apa yang saya akan tulis, ya. Saya tak perlukan gadget-gadget yang mahal ni nak letak dengan handphone, nak letak dalam komputer, okay, nak letak dalam laptop. Jadi yang boleh nak buat macam ni, saya akan tengok, ya. Saya buat contoh lah, okay, 2 tambah 2 4 macam tu, ya. 3 darab 3 9, nampak, ya. Selepas itu bila dah tengok macam ni, bila student pun dah tengok, boleh dah pandang. Kita buat macam biasa, pembelajaran macam biasa, dan tulis balik. Okey, macam tu, ya. Kan cantik tu. Okey, betul-betul macam kita buat pembelajaran di dalam kelas. Okey, dan menggunakan handphone sahaja. Selepas itu contoh pula di sini, katalah kita nak gunakan Google Meet, ya. So, senang saja macam biasa. Kita masuk internet, okey, kita masuk dalam Google Meet, okey. Okay, dekat sini, lepas itu katalah kita nak buat online class pula, ya. Mesti kita continue je dekat sini, okey. Tunggu kamera tu start dahulu. Okey, dekat sini saya dah gunakan beberapa kamera sebab tu dia kata fail ni, ya. So saya akan gunakan satu kamera sahaja. So saya akan pergi setting, okay, ambil kamera ni, cari broadcam, ambil broadcam ni. Okey, dah dapat. So dekat sini nampak tak dia masih terbalik kan? Sebab itu kita boleh masih masuk ke dalam broadcam ni. Okey. So kita ubah balik pula supaya di dalam Google Meet, so kita adjust dekat mirror, kita adjust dekat rotate ni sampailah orang tengok yang kedudukan yang betul lah, macam ni. Betul tak? Okey, so kita boleh adjust pula, bagi dia zoom out sikit supaya nampak, boleh adjust dekat sini juga. So macam tu, ya. Jadi lepas itu kita boleh teruskan dan okey, lepas ini kita just join now dan seperti biasa inilah, okey, yang apa student boleh tengok, okay. Senang kan? Tak ada masalah. Saya nanti mana tunjuk ada satu kelebihan dia lagi sekiranya kita nak pergi dekat yang kita panggil sebagai Zoom meeting, ya, ataupun Zoom lah. Okey, kita klik Zoom dekat sana, Zoom meeting, lepas itu kita klik mana-mana lah. Okey, ada juga yang suka pakai Zoom, ya. Okey, kalau tak pakai Zoom pun boleh. Zoom ada satu kelebihan berbanding dengan Google Meet tadi saya nak tunjuk. Okey, saya nak host a meeting. Okey, video on. Kat sini. Okey, kita tunggu sekejap. Okey. Kita tunggu. Okey, sekarang ini adalah webcam saya. Kita dah ada dua webcam. Satu webcam adalah yang dah ada memang dalam komputer atau laptop kita, dan satu lagi adalah yang kita gunakan ataupun kita dah tukar tadi daripada handphone. Handphone kita dah jadi webcam tahu sekarang kan, menggunakan webcam tadi. Okey. Jadi bila kita tengok dekat sini, okey, stop video ni, ya. Okey, kita tengok dekat fungsi video ni, kita klik dekat sini. Nampak tak? Kita dah ada dua
webcam. Saya ada 3 lah sebab saya ada buat satu source lagi untuk Droid Cam, tapi sebenarnya saya dah ada 2 sahaja ya. Okey, jadi kelebihan Zoom Meeting, saya klik dekat share screen dekat sini. Lepas itu saya akan pergi dekat advance dekat sini ya. Pergi advance. Lepas itu dia ada satu function tau, nama dia content from second camera. Okey, so kita klik dekat sini. Okey, dan kita share. Nampak tak sekarang? Okey, muka saya dah ada dekat sini ataupun general webcam satu dah ada dekat sini. So student boleh nampak saya sendiri dan boleh nampak juga konten yang saya nak share tu. Nampak ya? Tapi masalah dia sekarang dia terbalik kan. So macam biasalah kalau terbalik, just double klik dekat sini, lepas tu kita pergi balik dekat Droid Cam kita tadi dan kita adjust balik. Okey, sampailah dia dah tak terbalik lagi. Contohnya macam tu dah tak terbalik ya. Okey, betul tak? Okey. Lepas tu kita bagi dia full screen balik. So macam ni lah. Ya, jadi kita boleh tulis ya, kita boleh tulis, nampak muka dekat sini, nampak juga apa kita punya ni lah konten yang kita nak share macam tu. Okey. So itu sajalah untuk kali ini. Kalau ada apa-apa soalan bolehlah tanya, tak ada masalah. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.